Channel Ahmad Isa membawakan kepada kita kisah pengembaraan bersama isterinya yang merentasi 14 buah negara bagi mengerjakan ibadah di Mekah. Terdapat pelbagai pengalaman dan kisah menarik sepanjang pengembaraannya yang dikongsikan dalam channel beliau yang akan menghiburkan kita dan memberikan kepada kita pendedahan yang baru dari pengalaman beliau. Dan Isa juga telah menerbitkan sebuah buku berjudul Ustazah Basikal yang mendapat pengiktirafan di Malaysia sebagai sebuah buku yang berkualiti. Jangan lupa untuk subscribe channel Ahmad Isa untuk mengikuti lanjutan siri pengembaraannya, dan anda juga boleh dapatkan buku Ustazah Basikal dengan menekan link yang disediakan di ruangan description di bawah. Dan dalam masa yang sama happy juga sebab inilah kali pertama kami sambut raya dekat luar negara, dekat India. Ini adalah pengalaman pertama berjauhan dengan keluarga waktu raya. Seterusnya channel Wixi Game yang membawakan kepada kita permainan Apex Legend. Currently Wixi Game baru ada 9 subscribers dan mengharapkan bantuan dari Nakama Scoverto Fleet supaya channel dia dapat mencapai 1000 subscribers dalam masa yang terdekat. Jom kita tengok sikit. Right here. Shotgun bolt here, level 3. So guys, jangan lupa untuk subscribe Wixi Game. Link aku tinggalkan di ruangan description di bawah. What up gang, Malaysia, Indonesia, Singapura, Brunei. Assalamualaikum, it's your boy Kimi Scoverto and welcome back to my channel yang semestinya hanya akan berdiskusi berkenaan dengan One Piece. Alright gang, dalam video kita pada kali ini aku akan kongsikan dengan korang tentang chapter analysis yang ke-1054, bahagian yang terakhir, iaitu part perbualan antara Fleet Admiral Sakazuki Akainu, Admiral Borsalino Kizaru dan juga Ketua Unit Penyiasatan Marine Kuroma Tensei yang membincangkan tentang kekalutan yang telah melanda dunia One Piece yang bermula daripada muka surat yang ke-16 sehinggalah ke muka surat yang terakhir, iaitu muka surat yang ke-24. Akhirnya dalam part ini telah terbongkarlah kepada kita apa yang telah dimaksudkan oleh Ryokugyu dalam chapter yang ke-1053 pada panel yang terakhir yang mengatakan bahawa sekarang Marine berada dalam keadaan yang sibuk dan huru-hara kerana dunia One Piece sedang berada dalam kekacauan yang terbesar di seluruh dunia tersebut. Dan terjawablah juga segala misteri yang Oda telah tinggalkan kepada kita dalam chapter yang ke-956 muka surat 5 yang dikatakan oleh Morgan si burung albatros tentang 3 topik besar yang ingin diketengahkan dalam beritanya tentang apa yang telah berlaku semasa persidangan Reverie, iaitu kehancuran yang besar di Marijoa, cubaan membunuh dan keputusan pengundian dalam persidangan tersebut, sekaligus menjawab persoalan apakah yang telah dilakukan oleh Sabo sehingga mereka yang mengenali Sabo menunjukkan reaksi yang luar biasa, iaitu sedih apabila membaca berita yang telah disebarkan oleh Morgan tersebut. So tanpa berlengah lagi, jom let's proceed with the content. Panel yang pertama dalam muka surat yang ke-16 chapter 1054 telah menunjukkan kepada kita perbualan yang mengatakan bahawa pihak Marine tidak boleh lagi untuk membiarkan Revolutionary Army untuk terus bebas bertindak sesuka hati mereka. Namun demikian, Akainu mengatakan yang mereka sekarang tidak mempunyai anggota yang cukup untuk dikerahkan bagi memberkas Revolutionary Army. Ialah mana taknya beberapa troop Marine telah pun diarahkan untuk memburu former Shichibukai Dracula Mihawk, Edward Weevil, Boa Hancock dan Captain Buggy setelah pembubaran sistem Shichibukai tersebut dalam persidangan Reverie yang kita dapat tengok dalam manga pada chapter yang ke-956 muka surat 13. Manakala sebahagian Marine yang lain pula sedang dikerahkan untuk menjaga Celestial Dragon selepas apa yang berlaku di Marijoa, dan mungkin sebahagian besar juga terpaksa menguruskan sesuatu yang telah dilakukan oleh Buggy yang telah berjaya menobatkan Buggy sebagai Yonko, dan yang berbaki selebihnya sedang menjaga stesen mereka masing-masingnya. Kemudian Kuroma Tensei telah mengatakan bahawa Sabo kini telah dijuluki dengan gelaran The Flame Emperor dan disanjungi seperti dewa oleh seluruh dunia. So daripada panel ini terjawablah kepada kita semua teka-teki yang telah ditinggalkan oleh Oda kepada kita dalam Jump Fest 2020 tentang apa yang bakal berlaku kepada Sabo. Kalau selama ini ramai daripada kalangan penteori One Piece yang menyangkakan bahawa Sabo telah tewas di tangan Fujitora dan Ryokugyu, termasuk jugalah aku. Reason aku yang aku rasakan perkara buruk berlaku kepada Sabo sebab dalam statement Oda tu juga dia ada bagi tahu yang keadaan setelah Wano Arc berakhir akan menjadi sedikit suram dan sedih. Tapi dan kini
ternyata teori tersebut telah pun dinafikan oleh Oda dan kini Sabo telah pun selamat dalam pertembungan menentang dua admiral tersebut, dan bukan sahaja selamat, bahkan Sabo telah berjaya untuk melepaskan rakan seperjuangannya Bartholomew Kuma daripada Celestial Dragon yang selama ini telah menjadikan Kuma sebagai hamba abdi mereka. Kemudian Kuruma menyambung lagi kata-katanya dengan mengatakan bahawa pada 800 tahun yang lepas, World Government telah pun dibina oleh 20 buah negara pengasas, dan daripada keturunan mereka itu hanya Nefertari Cobra yang telah menghadiri persidangan Reverie pada tahun ini yang telah membuatkan pembunuhan Cobra sangat bermakna bagi Revolutionary Army, sambil menunjukkan berita yang mengatakan bahawa Sabo lah orang yang bertanggungjawab untuk membunuh Cobra. Hal ini menunjukkan kepada kita seolah-olah Sabo membunuh Cobra kerana dendam kesumat Revolutionary Army kepada World Government. Akan tetapi bagi aku personally, bukan Sabo yang telah membunuh Cobra, sungguh pun Nefertari Family merupakan salah sebuah 20 negara pengasas, dan ditambah lagi Nefertari Family akhirnya mengundur diri dari menyertai Celestial Dragon. Dan sebab kenapa aku mengatakan sedemikian adalah kerana kalau kita tengok dalam chapter pada kali ini, ada beberapa konflik informasi yang telah berlaku. Firstly, kita diberitahu oleh Kuruma Tensei bahawa Sabo telah ditabalkan sebagai The Flame Emperor pada awal perbincangan mereka pada muka surat yang ke-16. Kemudiannya pada panel-panel yang seterusnya pula, kita telah didedahkan bahawa Sabo telah memberi inspirasi kepada 8 rebelling kingdom untuk memulakan pemberontakan mereka semasa raja mereka masih dalam perjalanan pulang ke negara masing-masing daripada persidangan Reverie. Dan Sabo dikatakan telah diagungkan oleh pemberontakan yang menganggap dia Flame Emperor sebagai dewa, versus dengan berita yang mengatakan bahawa Sabo lah orang yang telah membunuh Cobra. Maksud aku macam ni, berita Sabo membunuh Cobra dengan ketiga-tiga isu yang aku sebut tadi seakan-akan tak teli. Yelah, kawan tu dah bunuh seorang raja dekat Holy Land Marijoa kot, takkan korang nak sanjung dia pula kan? Sepatutnya berita tentang kesalahan sebesar ini membuatkan pemberontak ini semakin cuak lah kan? Sebab apa yang telah dilakukan oleh Sabo bukan sahaja menentang sebuah kerajaan, akan tetapi Sabo dan komander-komandernya telah mengisytiharkan perang kepada the world government. So sekalipun korang tak puas hati dan nak rebel dengan raja-raja korang lawan raja tu dah lah, tak payahlah nak berperang dengan the world government. Tidak silap hari bulan disebabkan oleh korang menyokong tindakan Sabo ni, korang pula yang akan dicekup oleh the world government, sedangkan Sabo dan Revolutionary Army terlepas bebas. Korang apa pun tak dapat korang. Tapi tak, mereka-mereka yang menyokong apa yang telah dilakukan oleh Sabo ini dilihat seakan-akan mengetahui bahawa berita yang disebarkan dalam akhbar tersebut berkaitan pembunuhan Nefertari Cobra yang telah disabitkan dengan Sabo hanyalah satu propaganda yang telah direka oleh the world government untuk memburukkan nama Sabo, dan mereka kini tidak akan percaya lagi dengan segala propaganda yang dihasilkan oleh the world government dan akan mendukung juara mereka Sabo, the Flame Emperor. Dan betul ke berita yang mengatakan bahawa Sabo yang telah membunuh Cobra adalah sebuah berita yang sahih? Bagaimana menurut kalian? Boleh tinggalkan pendapat korang dekat ruangan komen di bawah. Well, for me personally, aku berpendapat bahawa bukan Sabo yang telah membunuh Cobra, disebabkan oleh kita dapat tengok yang Sabo sangat-sangat sibuk sepanjang berada di Marijoa. First thing first, Sabo dan kumpulannya sibuk untuk menyelamatkan Bartholomew Kuma daripada penghambaan Celestial Dragon. Dah satu hal. Lepas tu dalam usaha untuk menyelamatkan si Kuma ni pula, dia terpaksa untuk berhadapan dengan dua orang Admiral Marine kot. Masa bila dia nak pergi bunuh Cobra yang sedang berada di dalam Pangia Castle. Even dalam chapter pada kali ni pun tak ada memberitahu kita yang Revolutionary Army ni menyerang Pangia Castle. Yang ada pun cuma bagi tahu yang mereka membuat kekacauan di kawasan perumahan Celestial Dragon dan membakar the Dragon's Hoof yang merupakan simbolik kepada the world government, sekaligus mengisytiharkan peperangan kepada kerajaan dunia. Dan lepas bertembung dengan Fujitora dan Rokugyu pula, Sabo dan Recommenders Revolutionary Army dikatakan telah melarikan diri daripada tanah Marijoa. So memang tak sempatlah dia nak bunuh si Nefertari Cobra tu. Tambahan pula, Revolutionary Army bukannya ada apa-apa urusan dengan negara Arabasta tu sendiri. Yelah, kita dapat tengok yang api pemberontakan dekat Arabasta telah berjaya dipadamkan oleh Vivi selepas kejatuhan Sir Crocodile yang telah ditewaskan oleh Luffy dalam chapter yang ke-211 muka surat terakhir. Dan kalau korang tanya aku siapa yang telah membunuh Nefertari Cobra, well, in my thought, world government lah yang telah membunuh Cobra, sama ada melalui perbuatan agen CP0, Gorosei ataupun Imu Sama sendiri. Sebab kita dapat tengok dalam chapter yang ke-908 muka surat 12, Cobra telah pun cuba untuk berjumpa dengan Gorosei untuk membincangkan tentang sesuatu perkara, and possibly perkara tersebut ada kaitannya dengan rahsia sejarah dunia One Piece. Dan dalam chapter 908 juga pada muka surat 13 kita dapat tengok yang Gorosei telah bertanyakan kepada Imu Sama yang sedang memegang gambar Vivi tentang cahaya manakah yang ingin mereka padamkan daripada sejarah dunia. Dan aku berpendapat bahawa cahaya yang dimaksudkan oleh Gorosei itu adalah Nefertari Cobra, dan pihak world government lah yang sebenarnya bertanggungjawab ke atas kematian Raja Alabasta itu. Kerana kita dapat tengok dalam flashback Who's Who dalam chapter yang ke-1018 pada muka surat 13, seorang warden yang menyampaikan sebuah cerita legenda yang berkaitan dengan Sun God Nika yang merupakan rahsia sejarah dunia pun telah dihapuskan oleh the world government. Ini kan pula seorang yang telah berhadapan dengan Gorosei sendiri untuk bertanyakan rahsia
manusia dunia One Piece. Takkanlah world government nak lepaskan Cobra untuk terus hidup. Sebab itulah aku berpendapat yang Cobra ni sebenarnya telah dibunuh oleh the world government. Kemudiannya kita juga dapat tengok 3 kegagalan besar yang telah dialami oleh Admiral Fujitora dan Admiral Ryukugyu dalam chapter ini. Iaitu yang pertama, mereka telah menyebabkan Kuma terlepas daripada Celestial Dragon. Yang kedua, mereka gagal untuk menghalang Revolutionary Army daripada merosakkan penempatan Celestial Dragon. Dan ketiga adalah gagal untuk menghalang Sabo dan pasukannya daripada melarikan diri daripada Marijoa. Walaupun Kuruma Tensei dilihat cuba untuk backup Fujitora dan Ryukugyu dengan mengatakan bahawa mereka tak dapat untuk menggunakan kekuatan penuh mereka kerana mereka sedang bertempur di Marijoa. Namun Akainu menafikan kata-kata Kuruma dan tidak ingin menjadikan itu sebagai sebuah alasan untuk kegagalan mereka berdua. Agak-agak korang lah kan? Adakah dalam pertembungan tersebut Fujitora telah bagi muka dekat Sabo sebab Sabo merupakan abang kepada Luffy, dan sebab Fujitora sendiri pun tak bersetuju dengan kebusukan the world government seperti mana yang kita dapat tengok dalam chapter 799 muka surat 5 bahawa Fujitora telah membutakan matanya dengan sengaja kerana dia telah melihat banyak keburukan dengan mata tersebut. Ataupun Revolutionary Army sebenarnya telah berjaya untuk melepaskan diri mereka dengan kemampuan daripada buah iblis Nikyu Nomi milik Kuma, yang berkemungkinan Kuma masih lagi mempunyai sedikit memori yang tersisa dalam dirinya, atau mungkin Lindbergh yang telah membaiki memori Kuma untuk mengembalikan semula kesedaran Bartholomew Kuma untuk menyelamatkan diri mereka. Memandangkan Lindbergh sememangnya mempunyai kemahiran yang hebat sebagai seorang inventor. Sebab inilah kenapa instead of Ryukugyu cuba untuk mengejar Sabo untuk membersihkan semula namanya yang telah tercemar kerana gagal untuk menghentikan Revolutionary Army di Marijoa, Aramaki bersungguh-sungguh untuk mendapatkan kepala Luffy yang dia tahu sedang berada di Wano untuk mendapatkan perhatian Akainu kerana dia tidak mengetahui ke manakah lokasi Sabo dan angkatan Revolutionary Army diteleportasikan oleh Kuma. Sebab kita boleh tengok sebelum ini di Sabaudi, masa Kuma teleport Mugiwara Pirates, Kizaru tak dapat mengesan lokasi mereka, dan kalau diorang tak guna kemampuan Kuma, mesti Ryukugyu dan Fujitora boleh kejar dan bertarung di luar Marijoa. Lagi masak Sabo dan kawan-kawan dia kan. Yalah, pasal kalau begitulah argument yang dikeluarkan Kuroma, which is Fujitora dan Ryukugyu tak boleh guna full power. Jadi kalau dah berlawan di luar Marijoa, memang full power habislah Ryukugyu guna kan. Dan berkemungkinan Ryukugyu juga tahu yang dia tidak akan bisa untuk menumpaskan Sabo yang mempunyai kemahiran yang hebat dalam pertempuran dengan kemampuan haki yang merupakan keistimewaan Sabo sebelum mendapatkan Devil Fruit merah-merah Nomi lagi pun, apatah lagi dengan kemampuan Devil Fruit yang kini dimiliki oleh Sabo. Dan kemudiannya kita juga dapat melihat berita tentang kehilangan puteri kepada kerajaan Alabasta, iaitu Nefertari Vivi, yang berlaku serentak dengan kematian ayahnya Nefertari Cobra. Untuk kes kehilangan Vivi ni pula, aku berpendapat bahawa ada 2 golongan ataupun 2 karakter yang boleh menyebabkan kehilangan Vivi ni, iaitu yang pertama Revolutionary Army dan Jewelry Bonnie. Dan sebab kenapa aku tidak mengatakan yang Vivi telah diapa-apakan ataupun dibunuh oleh the world government, sebabnya adalah dalam berita tersebut the world government tidak menamatkan kisah Vivi. Maksud aku macam ni, kalau the world government yang bunuh ataupun menyembunyikan Vivi, pasti berita yang tersebar akan mengatakan bahawa Vivi juga telah dibunuh. So that tiada lagi persoalan yang akan timbul tentang watak Vivi ni. Akan tetapi disebabkan oleh tidak dapat mengesan keberadaan Vivi lah, berita tersebut mengatakan bahawa Vivi telah hilang. Yalah, kalau diorang katakan yang Vivi dah mati padahal dia belum lagi mati, dan tiba-tiba pula Vivi muncul di khalayak ramai, mesti orang akan mula sedar tentang penipuan world government. Dan untuk sebab kenapa aku berpendapat kenapa Revolutionary Army yang sembunyikan Vivi adalah disebabkan oleh Revolutionary Army mempunyai 2 watak yang mampu untuk menghilangkan seseorang daripada atas muka bumi ini. Which is yang pertama adalah watak Kuma yang sememangnya mampu untuk menteleportasikan seseorang mengikut kehendaknya, dan yang kedua pula adalah watak Morley, the Revolutionary Army Commander of the West, yang mempunyai kemampuan untuk menarik seseorang masuk ke dalam perut bumi sekaligus menghilangkan kewujudan seseorang daripada muka bumi ini. Sebab kenapa mereka menyelamatkan Vivi pula adalah mungkin kerana mereka mengetahui tentang sebab sebenar kematian Cobra yang mungkin menyebabkan nyawa Vivi kini dalam bahaya. Untuk watak Jewelry Bonnie pula, aku berpendapat yang disebabkan oleh kemampuan buah iblis paramisianya yang mampu untuk memanipulasi usia Vivi. Maksud aku macam ni, semua orang mengenali Vivi sebagai seorang yang muda belia dan berada pada fizikal seorang dewasa. So, kalau tiba-tiba Vivi telah ditukar menjadi seorang kanak-kanak ataupun dilanjutkan usia menjadi seorang tua, sekalipun Vivi masih berada di Marijoa, mereka yang berada di sana tidak akan tahu bahawa itu adalah Vivi, melainkan pengawal Vivi sahaja, which is L, sekaligus menyebabkan Vivi seakan-akan hilang daripada tempat tersebut. Dan tujuan kenapa Bonnie nak selamatkan Vivi pula bagi aku, sebabnya Bonnie mengetahui tentang apa yang telah berlaku kepada Cobra dan terus cuba untuk menyelamatkan Vivi daripada pemerintah dunia, kerana Bonnie tidak ingin Arabasta kehilangan pemerintah mereka seperti mana yang telah berlaku kepada Sorbet Kingdom. Ialah sebabnya dalam chapter yang ke-908
perempuan. Bonnie dilihat seakan-akan ada hubungan dengan Sorbet Kingdom apabila dia menyamar sebagai Queen Dwager of Sorbet Kingdom, Connie. Dan Bonnie juga dalam chapter yang sama telah menangis melihat nasib Kuma yang telah dijadikan sebagai seorang hamba, which is seolah-olah dia ada kaitannya dengan Kuma yang dahulunya merupakan raja kepada Sorbet Kingdom. Jadi dia tidak ingin lagi perkara yang telah menimpa Sorbet Kingdom berulang ke atas Arabasta Kingdom. Dan akhir sekali kita telah ditunjukkan dengan tekad dan semangat Akainu yang sedia untuk menempuh apa jua cabaran yang bakal menimpa Meereen, sekalipun dia telah memegang jawatan sebagai seorang Fleet Admiral pada suatu masa yang tersangat-sangat kritikal. Dan chapter 1054 pun tamat. So guys, that's all I have untuk perkongsian kita pada kali ini, and please share this video to our nakama out there untuk kita merancakkan lagi perbincangan berkaitan One Piece yang sememangnya tengah hype sekarang ni, okay? Dan akan datang aku ada hutang analisis chapter 1055, chapter 1056 dan juga booklet Road to Laugh Tale. So insyaAllah dalam seminggu manga bercuti ni aku akan siapkan kupasannya, okay? So guys, please subscribe to this channel untuk mendapatkan lebih banyak teori dan spekulasi menarik yang masuk akal untuk kita bincangkan bersama. Dan aku mensasarkan 150,000 subscribers kali ini dan harap bantuan nakama semua supaya aku dapat capai sasaran tersebut. And gang, before I end, sedikit renungan.